Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hasilah binti Saleh, pensyarah kanan program Matematik Kewangan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik Universiti Malaysia Terengganu. Pada ini saya akan berkongsikan tentang projek e-Sulam yang telah dilaksanakan oleh pelajar-pelajar saya pada semester yang lalu. List atau bankrupt bukanlah suatu istilah yang asing didengari dewasa ini. Saban hari, terutama sejak COVID-19 melanda, individu atau organisasi yang diisytiharkan sebagai muflis semakin meningkat. Adalah dilaporkan bahawa kesedaran pengurusan kewangan di kalangan masyarakat Malaysia, terutamanya belia, berada di tahap yang rendah sehingga menyebabkan mereka diisytiharkan muflis. Justru mereka kurang menabung atau melabur untuk masa depan serta gagal mengurus hutang dengan bijak. Atas motivasi inilah, maka mahasiswa kursus Matematik Pelaburan Program Sarjana Muda Sains Matematik Kewangan di UMT menganjurkan program Literasi Kewangan Belia 2021 yang dianjurkan selama 2 minggu melalui pelantar dalam talian pada 27 Jun sehingga 10 Julai 2021. 3 objektif digariskan untuk program ini, iaitu yang pertama, mendidik dan memberi kesedaran kepada para belia tentang pengurusan kewangan peribadi dalam kehidupan, khususnya berkenaan dengan simpanan, pelaburan dan pengurusan hutang dan kredit. Yang kedua, mendemonstrasikan penggunaan kalkulator dalam talian bagi memudahkan pengurusan kewangan individu. Dan yang ketiga, meningkatkan kemahiran insaniah mahasiswa universiti melalui keterlibatan dalam program yang bersifat khidmat masyarakat dengan komuniti belia. Komuniti sasaran untuk program ini adalah golongan belia di Malaysia yang berumur 18 hingga 30 tahun. Terdapat kerjasama industri yang berlaku semasa program ini berlangsung, iaitu melalui program Industry in the Classroom dengan Bursa Malaysia yang diadakan secara dalam talian. Program tersebut adalah berkenaan dengan Financial and Investment Literacy, iaitu sangat berkait rapat dengan program Sulam yang kita anjurkan. Mari kita lihat bagaimana program ini dilaksanakan. Proses bermula melalui pembangunan kandungan, yang mana ia dilakukan secara penerokaan maklumat secara berkumpulan oleh mahasiswa. Mahasiswa dipecahkan kepada beberapa kumpulan kecil dan diketuai oleh seorang pengarah program. Setiap kumpulan pula mempunyai seorang ketua. Mereka mengagih-agihkan tugasan untuk membangunkan kandungan bagi program ini. Aplikasi pengetahuan daripada kuliah dan program Industry in the Classroom berkenaan dengan literasi kewangan tersebut digunakan oleh mahasiswa. Dan akhirnya mereka datang dengan beberapa video yang telah melalui beberapa proses saringan berkenaan dengan pinjaman, simpanan, pelaburan dan pengurusan kredit juga hutang. Video-video ini telah dimuat naik ke YouTube. Dalam masa yang sama, mahasiswa sebenarnya bukan sahaja membangunkan kandungan, tetapi mereka juga merancang aktiviti sepanjang program akan berlangsung selama 2 minggu tersebut. Semua proses yang dilakukan ataupun perkara-perkara yang dilakukan diagihkan secara teratur dengan semua kumpulan-kumpulan. Ada yang dilakukan secara individu, ada yang dilakukan secara berpasangan dan sebagainya. Dapat dilihat di sini bahawa dalam senarai satu Google Drive ini memang kita peruntukkan untuk semua, boleh diakses oleh semua mahasiswa yang terlibat. Kita ada yang bertindak untuk menyediakan poster, menyediakan text moderator, menyediakan tentative program, membangunkan laman web, membina soal selidik,
menyediakan soalan-soalan untuk Kahoot, poster majlis penutup, borang soal sidik dan juga CJ penyertaan dan CJ penghargaan. Setelah semua persiapan disiapkan, maka hari yang ditunggu-tunggu juga tiba, iaitu pada hari perasmian. Pada hari tersebut kita lancarkan Google Site sebagai medium himpunan maklumat bagi program. Okey, kita boleh lihat di sini ni adalah Google Site tersebut. Kita ada semua maklumat di sini, tentatif, ratu cara dan sebagainya. Kita letak video untuk sesi segera, ada video, ada borang maklum balas setiap selepas video, juga ada borang-borang, kalkulator ada di sini, pautan borang-borang, kemudian rakaman bagi sesi segera. Jika kita ada lihat kat sini, syukur organisasi dan akhirnya kali lagi foto. Okey. Boleh untuk mengakses Google Site tersebut, boleh akses dengan mengimbas QR code di sini. Semasa majlis peresmian ini juga, soal sidik pengetahuan sebelum program telah diberikan pautannya kepada peserta. Seterusnya, sesi tak segera dilaksanakan. Dapat kita lihat sebelum ni tadi di dalam Google Site, kita dapati video-video dalam YouTube telah dimuat naik dan diletakkan di Google Site. So, community boleh menonton video mengikut kesesuaian masa sendiri. So, kita berikan masa lebih kurang dalam hampir seminggu untuk community menonton video-video tersebut. Dan mereka boleh mengisi borang maklum malas persoalan selepas setiap video. Sekiranya ada, mahasiswa boleh terus menjawab persoalan mereka melalui WhatsApp group yang telah ditubuhkan lebih awal lagi. Sebab semua peserta ni telah diagihkan kepada kumpulan. Bila kita dapat nama peserta, kita terus agihkan dia kepada kumpulan masing-masing. Dan kemudian jadi ada kumpulan mahasiswa yang akan assist kumpulan community. Kemudian mereka diletakkan dalam satu kumpulan WhatsApp group dan mereka juga ada platform ataupun pautan tertentu untuk Google Meet yang unik untuk setiap kumpulan. Seterusnya, selepas tamat sesi tak segera, ada sesi perjumpaan antara mahasiswa dengan komuniti secara dalam talian. Kita panggil sebagai, ini adalah sebagai sesi segera melalui WhatsApp dan Google Meet. Okey, so masa sesi segera ini, kuis menggunakan Kahoot diberikan untuk melihat kefahaman peserta komuniti dan dalam situasi yang menyeronokkan. Kemudian demonstrasi kalkulator dalam talian juga diberikan oleh mahasiswa. Dan akhir sekali sesi soal jawab tentang sebarang kemuskilan yang berkenaan dengan topik yang dibincangkan dalam program ini. Akhirnya, semasa sesi penutup, refleksi oleh komuniti diberikan oleh seorang wakil. Borang soal sidik pengetahuan selepas program juga diberikan pada masa itu dan juga borang kepuasan program. So, kalau kita lihat, didapati refleksi oleh Puteri Nur Afrina Tajuk Arifin, wakil komuniti. Beliau mengatakan bahawa pernah join sebelum ni, tapi untuk universiti saya. Jadi saya rasa ada kelainan daripada program ni dari segi dia punya apa orang panggil features web, cara pengenalian dalam talian macam mana. Saya rasa yang berbeza dengan apa universiti saya buat. Dan juga video-video yang ditayangkan untuk tontonan kami sebagai komuniti sangat baik kerana sangat informatif.
alhamdulillah refleksi yang baik daripada puteri. Seterusnya, tingkat akhir pelaksanaan kita adakan postmortem yang mana kita buat analisis data soal selidik dan diakhiri oleh refleksi oleh mahasiswa. So kita dapat lihat di sini bahawa wakil mahasiswa iaitu pengarah program menyatakan bahawa masalah perlu dibawa bincang dan secara keseluruhan semua memberi komitmen 100% terhadap pelaksanaan program. Daripada pelaksanaan program ini, terdapat peluang kerjasama di masa depan dengan beberapa organisasi seperti Majlis Belia, Bursa Malaysia, Bank dan firma perancangan kewangan. Selain itu, permohonan geran pemilihan ilmu berkaitan dengan tajuk ini juga boleh dilakukan. Dan dalam pelaksanaan program tidak akan lari daripada cabaran. Jadi untuk program ini, cabaran utama adalah berkenaan komunikasi yang mana melatih mahasiswa secara dalam talian untuk menganjurkan program yang dilaksanakan sepenuhnya dalam talian merupakan satu yang sangat mencabar. Seterusnya, kekangan masa, kita kena pastikan pelajar dapat menguasai teori sebelum melaksanakan program. Jadi, perancangan yang terperinci perlu dilakukan dengan disiplin untuk memastikan kelancaran dari segi timeline supaya dapat dilaksanakan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Program ini memberi impak yang positif kepada semua pihak yang terlibat, iaitu kepada komuniti, literasi kewangan mereka meningkat, kepada mahasiswa. Literasi kewangan mereka meningkat juga walaupun sebenarnya mereka membuat pemilihan ilmu, tetapi dalam membuat pemilihan ilmu, mereka perlu mendapatkan ilmu tersebut dahulu. Seterusnya, mereka dapat mengaplikasikan teori dalam dunia sebenar dan membentuk banyak kemahiran insaniah dalam diri mereka, iaitu seperti kemahiran komunikasi, kerja berkumpulan, kreatif dan penyelesaian masalah dan konflik. Kepada pensyarah dan universiti dapat memberi khidmat pemilihan ilmu kepada komuniti. Baik, itu sahaja pembentangan daripada saya berkenaan dengan projek e-Sulam pada tahun 2021 yang bertajuk Program Literasi Kewangan Belia 2021. Sekian, terima kasih.